لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Terima kasih kepada pengurusi majlis, tuan pengurusi, tuan kuasa, tuan imam, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dan sekalian bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini akan mendapat hidayah dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berbincang tentang tajuk kita pada malam ini, iaitu satu tajuk yang telah saya berikan dalam satu setiap ruangan di dalam radio di 9, iaitulah tajuk mengenai mengucap amin, yang mana mengucap amin itu bertepatan dengan ucapan amin sekian para malaikat. Dan sekalian, sebelum kita bincang, saya memperkenalkan diri saya. Sebab kalau tak orang kata tak kenal maka tak cinta lah. Kenalkan dulu. Saya Afendi bin Mano, berasal daripada negeri Pahang, tapi letak di Negeri Sembilan, sebagai seorang guru. Pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Maran Pahang hingga tingkatan kelima. Kemudian menyambung ke tingkatan 6 di Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar Pekan. Kemudian habis di Pekan Pahang selama 2 tahun. Selepas itu menyambung pelajaran di Universiti Abu Nur Jamshid di Syria. Sekarang tengah bola. Selama tak lama di Syria, 3 bulan ya. Sekejap saja di Syria. Tapi masih saya fikir ramai lagi ya. Ramai ada bisa yang belajar di Syria. Pada tahun 94 saya di Syria. Kemudian 3 bulan saja di Syria itu. Tahun 95 saya ke Universiti Islam Madinah, Arab Saudi, selama 5 tahun di Madinah dalam bidang syariah. Kemudian balik ke Indonesia dengan pegang ijazah yang muda syariah di Universiti Islam Madinah. Terus balik berkhidmat di salah sebuah masjid bernama Masjid Sikamat. Pengalaman pertama bekerja sebagai seorang imam di Masjid Karya Sikamat di Sikamat Serban. Tak lama, setahun saja. Kemudian saya pergi kepada profesor sebagai seorang guru pada tahun 2005 hingga hari ini, dan telah berkahwin. Ini kalimat ke 6 orang, 3 lelaki, 3 perempuan. Baik, malam ini kita dipertemukan oleh Allah sekalian. Sama-sama kita bincang. Sebenarnya mengucap amin dalam apa jua keadaan. Tapi yang paling utama sekali ialah mengucap amin ketika selepas membaca surah Al-Fatihah. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, hadis datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan nama sebenar. Nama sebenar Abu Hurairah ni ialah Abdul Rahman bin Sahar. Itu nama sebenar dia. Abu Hurairah nama gelaran sebab dia suka berkucing. Dia mendengar Rasulullah SAW sabda, "Idza amana al-imam amanatul malaikah fa aminu
fa innahu ma wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini bermaksud Nabi SAW bersabda, jika imam menyebut amin, iaitu jika habis membaca surah Fatihah, ya. Dia tahu amin ini dia bukan rukun dalam sembahyang, tetapi dia digelar perkara-perkara sunat dalam sunat hai'ah. Sunat-sunat dalam sembahyang dua kan, sebab kita pelajari, iaitu sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Menyebut amin ini selepas habis baca surah Fatihah, duduk dalam sunat hai'ah. Walaupun dia tidak wajib, tapi dia sunat. Walaupun dia sunat, dia sebenarnya penting untuk kita ucapkan. Sebut sama-sama, serentak dengan imam, serentak dengan makmum. Sebagaimana Nabi kata tadi, kelebihannya ialah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa dia yang telah. Kita tengok apa maksud amin. Banyak kali dah kita amin bukan dalam sembahyang, luar sembahyang, orang baca doa keduri, baca doa di mana-mana, kita aminkan. Sebenarnya tuan sekalian, saya pergi ke mana-mana masjid surau, kadang-kadang tu saya dengar suara amin itu tak kuat. Maksudnya ketika imam baca doa, sepatutnya kita aminkan. Ya. Takkan imam nak aminkan, imam baca doa. Ada. Kata imam baca doa, dia nak aminkan. Maknanya yang aminkan siapa? Makmum. Yang ikut imam, dia kena amin. Mudah-mudahan doa imam, doa semuanya, tak kira lah apa majlis sekalipun, dia akan mendapat makbul insya-Allah. Mudah-mudahan ini harapannya, ya. Sebab itulah istilah sembahyang solat itu dari segi istilah bahasa itu adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang itu dari segi bahasanya ialah doa. Sebab dalam sembahyang itu semuanya lebih kurang hampir 100%, hampir semua doa dalam sembahyang. Ya. Tuan-tuan sekalian, kita apa makna amin? Menurut Ibnu Katsir, Ibnu Katsir ini seorang ulama pengarang kitab tafsir yang terkenal, tafsir Al-Quran Al-Azim. Dia namanya Ismail bin Katsir, digelar sebagai Ibnu Katsir. Dia kata perkataan amin yang bermakna Allah astajib, ya Allah perkenankan. Itu makna dia. Sebab itu kita kena aminkan. Orang baca doa kena amin, amin, amin. Walaupun kita tak faham, amin juga. Ya. Orang baca bahasa Melayu doa pun kita amin, baca doa bahasa Arab pun kita amin. Yang pentingnya kita mengaminkan doa, iaitu ya Allah makbulkanlah, perkenankanlah ya Allah. Sebab kita berdoa. Dan juga disebut dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW ada bersabda dalam riwayat lain juga daripada Abu Hurairah juga. Dia kata apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita sebut apa? Amin. Kita sebut amin. Maka Allah akan memakbulkan, kata Nabi SAW. Tetapi ada dalam Al-Quran perkataan waladdallin itu, saya tak ingat surah itu. Dalam Al-Quran ada bukan waladdallin surah Fatihah saja, ada surah lain dalam Al-Quran ad-dallin. Ya. Ini cerita orang ngantuk dan sembahyang. Ini cerita orang ngantuk sembahyang. Dia sembahyang, imam dah baca Fatihah, dia tidur. Dia sembahyang diri tapi mata pejam. Tiba-tiba imam baca ayat dalam Quran yang ada perkataan waladdallin. Tiba-tiba dia sedar tempat waladdallin, dia seorang dia amin. Itu cerita dia. Seorang dia amin. Amin. Dia pun pasal orang lain tak amin. Sepatutnya amin. Aku seorang dia amin. Rupa-rupanya dia tidur.
Nasib baik satu masjid tak tahu lagi. Ya, nasib baik. Itu bawah sebelah dia nak tahu lah. Dia tahu kawan dia tidur sebelah. Ini dia sebenarnya. Nak cerita bagaimana Nabi sebut bila mana imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi kata sebutlah amin. Sebut amin. Mudah-mudahan doa-doa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan mungkin dah belajar tafsir surah Al-Fatihah secara detailnya, tafsirannya. Kalau tuan-tuan tengok tuan sekalian, betul-betul kalau kita faham surah Al-Fatihah dalam sembahyang, kita khusyuk sembahyang. Kita faham bermula ayat 1 surah Bismillahirrahmanirrahim sampai wal-dhalin, faham erti tafsir. InsyaAllah khusyuk sembahyang. Masalah tak khusyuk sembahyang ini ialah kita tak faham apa yang kita baca. Mula dari takbir, mula pada berniat sampailah habis sembahyang, kita tak faham apa sebenar isi terkandung dalam apa yang kita sebutlah sembahyang. Tuan-tuan kalau ada masa bacalah buku yang ditulis oleh Dr. Profesor Maria Dr. Hasnah Kasan, UKM. Bukunya tak terbanyak nipis, berkurang buku nipis saja, cerita tentang memahami bacaan dalam solat. Memahami bacaan dalam solat. Apa buku untuk baca? Ya. Jadi jelas dalam hadis yang kita baca tadi, sekian, yang mana golongan yang aminkan dalam sembahyang, dia akan mendapat doa malaikat. Serentak dengan imam, malaikat amin, makmum pun amin, imam pun serentak dengan para malaikat baca amin. Maka doa itu diangkat oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tuan sekalian. Kita nak cari masa yang paling serentak, waktu yang dikatakan malaikat pun turut amin sama. Sembahyang jemaah, kalau sembahyang sendiri-sendiri boleh, sah dari rumah, tak ada masalah. Cuma bila kita aminkan sendiri, hadis yang Nabi masukkan tadi adalah sembahyang berjemaah. Sebab itu betapa untungnya orang yang datang sembahyang berjemaah. Imam amin, dia pun amin. Pada ketika itu sama, malaikat yang hadir dalam sembahyang itu pun turut mengaminkan. Maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, terhapus dosa-dosa dia telah lalu. Itu fadilah. Bila kita lihat dalam hadis tadi mengatakan bahawa dapat kita faham, iaitu golongan Islam yang dimasukkan itu adalah mereka yang mendirikan solat berjemaah. Solat berjemaah, sentiasa solat berjemaah. Tatkala imam menamakan ayat yang ke-7 surah Fatihah, surah Fatihah ada 7 ayat, mereka turut bersama-sama imam mengumandangkan lafaz amin. Mereka inilah yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mendapat keampunan daripada dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan begitu. Sebab itu daripada hari yang kita baca tadi, ketika mana kita menunaikan sembahyang, malaikat pun turut sama-sama bersama dengan jemaah sembahyang mengucapkan amin. Sebaik saja imam tamat dari surah Fatihah, sama-sama baca, imam turut sama mengaminkan. Ini satu masa yang kita jumpa waktu sembahyang. Waktu sembahyang iaitu malaikat bersama-sama orang yang sembahyang berjemaah terus sama-sama amin. Waktu lain tidak berjumpa. Itulah kelebihan orang yang sembahyang berjemaah. Kemudian tuan sekalian, baca amin ini, makmum amin, imam pun mesti amin. Tetapi imam kena aminkan dulu. Ya. Maknanya satu benda yang jagal kalau makmum yang aminkan dulu. Imam belum habis baca waladhdallin lagi, dia dah amin. Ya. Waladhdallin amin. Tak habis Fatihah lagi. Fatihah tak habis lagi, tunggu habis dulu. Ya. Nak habiskan lazim kali ini mufaqqal, kena ikut hukum tajwid ni, waladhdallin. Habis bila mana imam berhenti sekejap,
Sebab itu ada cara mengucapkan amin. Ada cara. Ya? Bukan kita main tak. Kita kadang-kadang orang sana pendek ni panjang. Ya? Sana panjang. Depan pendek. Amin. Tengah dari panjang. Amin. Ya? Jadi berbeza-beza dengar ketika mana diaminkan. Terutama kita dengar solat jemaah. Terutama sekali kita dengar solat Jumaat. Ya. Dengan jemaah yang begitu ramai bergema masjid. Ya. Kalau tidak dalam kitab Fathul Mu'in, kitab dalam mazhab Syafi'i, ya, dia sebut terdapat 4 cara melafazkan amin. Ada 4 cara. Cara yang pertama ialah menyebut amin, iaitu menyebut a dengan kadar 1 harakat. Maknanya tak ada panjang lah, bukan man a. Dan memanjangkan mim dengan kadar 4 hingga 6 harakat. Maknanya cara yang pertama mim a tak ada harakat, mim tu 4 ataupun 6 harakat. Boleh pilih nak 4 harakat mim mim, boleh pilih. Terserah. Cara yang kedua, sebutan A itu dibaca panjang dengan kadar 2 harakat. Mat lah, mat asli, mat tabi'i. Mim tu boleh baca 4 atau 6 harakat. Cara yang ketiga, memanjangkan sebutan A dengan kadar 6 harakat. Kadar 6 harakat. 6 harakat. Dan mensakalkan ke dalam huruf mim seperti membaca huruf mad lazim kalim musaqqal, menjadikan sebutannya mim. Kan? Dia ada mad lazim kalim musaqqal kat situ. Baca 6 harakat pada A, 6 harakat pada mim. Cara yang keempat, menyebut A secara imalah. Ya. Macam baca imalah dalam hukum tajwid. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Musaha dalam Quran kan. Baca imalah. Maknanya baca mim boleh tak? Ya. Tapi kita kadang-kadang jangan buat pelik ya. Tak pernah. Kadang-kadang kita tak mendengar orang baca mim. Ini mazhab apa pula ni? Mazhab apa ni baca mim ni? Tapi memang ada pendapat ulama dalam kitab Fathul Mu'in, mazhab Syafi'i kan begitu. Diimalahkan A, tak ada A jadi mim. Mim tu boleh baca 4 harakat ataupun baca 6 harakat. Itu 4 cara. Ya. Maknanya kita tak boleh nak beritahu jemaah kita hari ni ke 9, ya, kita baca 6 harakat dan lebih. Tak boleh. Nak beri sama. Bukan begitu, bukan masuk begitu kan. Ini ulama beritahu kita bagaimana dia ada cara-cara baca, ada 4 cara. Kalau kita nak pakat semua sama, ya, tulis ini kita amin ni 2 harakat dan 6 harakat je. Jemaah baca tak. Maksudnya kita nak tahu. Di sana ulama ada gariskan 4 cara baca amin dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita sendiri disunatkan kita menyebut amin seperti cara yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Iaitu apa? Membaca A dibaca panjang dengan kadar 2 harakat dan mim itu baca dengan kadar 4 ataupun 6. Nah, itu dalam biasa yang kita amalkan di negara kita. Tuan-tuan sekalian, yang sebenarnya amin ini satu keistimewaan. Apa bagian kata itu? Sebab ada ulama mengatakan kelebihan yang terdapat ini adalah diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tidak diberikan kepada umat yang lain. Yang kita kata bahawa ia ini bermaksud ya Allah perkenankan dan doakan. Rasulullah SAW antara sebab yang menerbitkan rasa dengki Nabi pernah cerita pada sahabat.
Sebab itu orang-orang Yahudi dengki kepada orang Islam. Di antara sebab kerana keistimewaan ini. Orang Islam ada keistimewaan amin. Bila mana baca Fatihah baca amin. Bila mana baca doa ada amin. Perkara ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang bermaksud perkara yang menyebabkan Yahudi berasa dengki kepada kamu, kata Nabi SAW, ialah kamu digunakan ucap salam dan takmin, iaitu amin. Islam ada ucapan berjumpa dengan sesama Islam. Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Itu istimewanya orang Islam. Kalau tengok dalam bangsa-bangsa lain, dia bertemu sama dia macam-macam cara. Ada yang bersalam, ada yang kat tangan, ya, tak macam Islam berjumpa. Islam berjumpa ataupun Islam memulakan percakapan dengan salam. Assalamu qabla al-kalam. Beri salam sebelum cakap, ya. Sebab itu inilah satu keistimewaan yang mana orang Yahudi berasa dengki kerana kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan amin itu sendiri dan juga takmin. Pernah satu ketika orang-orang Yahudi beri salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Beri salam. Nabi dengar Assalamualaikum. Orang Yahudi beri salam kepada Nabi. Nabi tak jawab penuh. Nabi kata Waalaikum. Kalau adalah orang bukan Islam, ya, di negara kita yang beri salam, ada orang bukan Islam beri salam. Saya pernah ada guru yang bukan beragama Islam. Dia beri salam. Assalamualaikum Ustaz. Beri salam. Guru India, guru Cina beri salam. Assalamualaikum Ustaz. Dia jumpa kita beri salam. Bila mana dilihat balik sekalian, kita kena jawab atau tidak jawapan dia. Kata ulama, kita jawab Waalaikum. Cukup saja. Apa makna Waalaikum? Dan ke atas kamu. Kita tak boleh lafaz seterusnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak layak bagi mereka. Sebab mereka bukan orang Islam. Sebab itu Nabi dengar orang Yahudi beri salam Assalamualaikum. Assalamu itu maknanya mati. Sam. Sam dalam bahasa Arab, bahasa terjemah maksudnya mati. Matilah ke atas kamu wahai Muhammad. Ini orang Yahudi beri salam kepada Nabi. Nabi jawab balik Waalaikum. Kamu mati wah. Itu balas dia. Kamu mati wah. Waalaikum. Kamu mati wah. Ya. Nabi jawab dengan perkataan Waalaikum. Inilah keistimewaan yang terdapat pada umat Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi sebut orang Yahudi berasa dengki kerana kita digunakan solat Jumaat oleh Allah SWT. Ini benda yang Yahudi dengki. Iaitu kita ni digunakan solat Jumaat sekali seminggu dulu di masjid semayang. Ya. Kemudian ditiru oleh agama lain, tiru agama Islam. Di gereja-gereja tempat semayang mereka tiru. Dia pada Islam juga. Bila mana dia dengki, dia buat agama mereka pula, Yahudi. Sebab itu Yahudi dengki dengan kita ni digunakan solat Jumaat pada hari Jumaat, hari yang sangat mulia, penghulu segala hari bagi orang Islam. Kerana kita telah diberi petunjuk, sedang mereka telah sesat dengannya, Allah SWT telah menentukan kiblat yang lebih petunjuk kepada kita, dan mereka sesat dengannya, dan kerana ucapan amin kita juga terima. Tiga perkara. Ucapan amin, ucapan salam, dan hari Jumaat adalah perkara yang di mana orang Yahudi dengki kepada orang Islam. Akhirnya mereka ikut cara Islam, walaupun tak cara Islam, cara agama dia. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan sesungguhnya orang Yahudi jemu terhadap agama mereka dan mereka bersifat dengki. Mereka hasad kepada muslimin kerana tiga keistimewaan yang kita sebut tadi: salam, solat berjemaah secara saf, dan ucapan amin daripada imam ketika solat fardu. Tiga. Yang orang Yahudi cukup rasa dengki, hasad. Ada lain lagi sebab-sebab dia hari ini, bagaimana mereka membunuh sewenang-wenang orang-orang Yahudi, orang-orang Islam di Palestin. Ya. Banyak sebab-sebab lain. Sebab mereka sangka bahawa mereka ialah keturunan Nabi Bani Israel.
kata dia bangga dengan keturunan dia, Bani Israel. Kami keturunan Nabi, kamilah yang layak duduk di mana? Di Baitul Maqdis. Ini tempat kami. Sebenarnya kalau ikut sejarah, mereka tak ada tanah sebenarnya, bukan penempatan mereka. Mereka tidak ada tanah. Tapi bagaimana bau ni yang terbaru bila mana dilancarkan lubu pandu ke arah tempat orang-orang penempatan Yahudi bau ni, bau bukannya bertalu-talu sangat ya. Untuk bangunan mereka dah rasa gentar dan takut ya. Kalau tengok dalam YouTube, mereka ni takut macam nak mati, takut. Sedangkan dia menembak orang Islam, dia bunuh orang Islam setiap hari ya. Dia baru kena satu buah pandu dah rasa macam tergugat sangat, takut sangat nak mati. Ada yang lari daripada negara dia ya, lari pergi ke tempat lain ya, naik kapal terbang pergi ke tempat lain, ke negara lain, takut mati. Selain itu, ucapan amin ini merupakan salah satu pintu daripada pintu keampunan ya, pintu keampunan. Sebab itu kita kena ucapkan, apabila imam baca amin, maka adalah kamu kata amin kepada Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang bersama ucap amin dengan amin para malaikat, maka Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Banyak riwayat hadis, tapi sama dia punya fadilatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bila mana Nabi menjelaskan bahawa keampunan yang digunakan oleh Allah Ta'ala ini meliputi semua jemaah masjid yang datang sembahyang. Itulah untungnya orang datang sembahyang jemaah ya. Sebab itu dalam hadis lain ada mengatakan, sesiapa yang berbetulan ucap amin, sama ucap dia dengan para malaikat, sama serentak ya, dia akan diampunkan dosa orang yang berada dalam masjid. Maknanya orang kena sembahyang. Masjid, tempat sembahyang, baik surau dan tempat yang paling baik dalam dunia. Tempat yang paling mulia dalam dunia adalah masjid ya. Begitulah sebenarnya terlihat dalam kehebatan kalimah amin. Pendek, hebat dia punya kalimah ini, dilafazkan oleh para jemaah dalam keadaan yang kuat, bergema masjid dan juga surau. InsyaAllah dia akan mendapatkan berkatan diperolehi daripada apa yang dia minta daripada Allah Ta'ala, dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melafazkan amin sebagai penutup doa ataupun ketika berdoa. Selain kita ucap amin dalam solat, lafaz amin juga memberikan kelebihan kepada umat Islam bila mana dalam doa ya. Ada hari Nabi sebut, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, lalu kami menemui seorang lelaki merayu dalam doanya. Maka Rasulullah SAW sabda, berhentilah untuk mendengarnya. Rasulullah SAW sabda, doa yang pasti akan dimakbulkan sekali di depan. Ya, maknanya Nabi menggalakkan kita supaya kita sama-sama mengaminkan doa orang yang sedang berdoa. Tuan sekalian, berdoa ni tidak semestinya dalam bahasa Arab. Nak berdoa dalam bahasa Melayu pun bagus ya. Nak doakan dalam bahasa Melayu pun bagus, terserahlah ya. Kadang-kadang kita tak berapa nak khusyuk dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu tak ada masalah ya. Kita nak doa dalam bahasa apa pun tak apa. Nak doa dalam bahasa Inggeris boleh ya. Nak doa dalam bahasa Tamil tak ada masalah. Nak doa dalam bahasa Cina pun tak apa ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia yang cipta kita, dia janjikan kita, dia tahu semua bahasa manusia, tak ada masalah ya. Maknanya tidaklah kita terikat dia. Apa salah tak doa? Oh, tak apa. Apa salah doa dalam bahasa Melayu? Kadang-kadang kita pergi tengok, saya belajar daripada kita, kadang-kadang kesian tengok orang Malaysia yang pergi haji, dia berdoa betul-betul nak ikut yang bahasa Arab. Dia tengok boleh baca doa. Dia nak habis doa dia.
Dia baca dah tak lancar. Apalah salahnya baca doa dalam bahasa Melayu? Doa juga. Dia nak juga baca doa bahasa Arab. Nak juga. Dia kata doa ni makbul lebih bahasa Arab betul, tapi dengan bahasa Melayu kalau kita faham, kita amati, kita hayati, kita khusyuk, kita rasa doa tu, kita mengharap doa tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengabulkan doa. Tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itulah orang-orang yang beriman dia berdoa siang dan malam, berdoa kepada Allah, dan dia mengaminkan doa dia, walaupun dia doa seorang, walaupun dia tidak amin, tetapi doa itu di sisi Allah Ta'ala telah diamin. Baca di walaupun dia doa dia tak amin, kan baca doa sisi, mudah-mudahan ada malaikat yang turut mengaminkan doa itu. Dalam hadis lain ada disebut, apabila para pembesar yang berhimpun lalu sebagai mereka berdoa, sedang sebagian lain mengaminkannya, nescaya doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana doa dalam keadaan berjamaah. Tidak ada masalah kita kalau nak doa seorang-seorang boleh, nak doa dalam keadaan ramai boleh. Baik. Lafaz amin ini wajib ke sunat? Kita cerita tadi kan. Umum dia tak tahu lafaz amin dalam surah Fatihah. Dalam naskah Al-Quran tidaklah dia masukkan lafaz amin tersebut. Tak ada dalam surah Fatihah pun tak ada sebut perkataan amin selepas surah Fatihah tersebut. Ini kerana lafaz amin tidak terdapat dalam riwayat wahyu Al-Fatihah yang sambung selepas habis surah Al-Dhalim, tidak ada. Justru apa hukum kita menyebut lafaz amin selepas imam baca surah Al-Fatihah? Adakah dia wajib atau sunat yang digalakkan? Para ulama memberikan pendapat yang berbeza ketika membahaskan hadis-hadis, sebab hadis ada sebagai satu panduan untuk menentukan hukum. Antaranya Nabi SAW bersabda, jika imam baca amin maka adalah sekalian kamu amin. Dalam hadis lain yang riwayat sama pun banyak hadis cerita tentang sama saja. Bila mana menetapkan perkara ini, ada ulama mengatakan selepas membaca surah Fatihah wajib ke atas makmum sahaja untuk baca amin. Wajib ke atas makmum sahaja. Sebagai ulama kata begitu. Imam tak wajib, makmum dia yang wajib. Ini pendapat ulama Ibn Hazm mengatakan bahawa hukum menghafazkan amin surah Fatihah adalah wajib ke atas makmum sahaja. Tetapi bagi imam, mereka yang bersolat bersendirian, hukumnya adalah sunat. Maknanya sunat bagi imam untuk melafazkan amin ketika bersama jemaah, atau bagi orang yang sembahyang sendiri, mereka juga disunatkan untuk melafazkan amin. Mana kalau sekiranya kita ni kena melafazkan amin ni, bila mana orang baca doa kita kena amin. Bila mana kita dengar orang baca waladhdallin luar sembahyang pun kita kena kata amin. Pendapat ini disokong oleh ulama yang lain yang mengatakan hukum wajib itu bukan benda yang mutlak oleh makmum, bukan benda yang wajib mutlak, bukan. Kalau makmum tak baca amin langsung, sah dah sembahyang, sah. Bukan wajib mutlak, mesti buat. Tak, dia satu benda yang sunat. Masih lagi dalam mazhab Syafi'i dia dikatakan sunat. Mereka hanya diwajibkan baca amin ketika imam juga membacanya. Adapun bagi imam dan orang solat sunat hukum sunat saja. Walaupun sunat sama-sama baca. Sebab itu bila mana dia dalam tafsir Al-Azhar dia mengatakan Ibnu Buzaizah dalam dan para ulama tafsir berpendapat bacaan amin wajib. Dan banyak ulama lain mengatakan wajib juga. Sebab di sana ada kelebihan yang tidak diberikan masa pada waktu lain kecuali bila mana selepas membaca surah Al-Fatihah. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita bincang tentang adakah kita kena baca amin lafaz kuat ke perlahan? Kita baca kuat ke perlahan? Sebab itulah ulama ada membincangkan perkara ini. Bila mana kita baca amin selepas penghujung surah Fatihah, setelah dibaca oleh imam, secara kuat, bacaan kuat. Contohnya dalam bacaan solat yang kuat pada waktu maghrib, isyak dan subuh.
Kata ulama, dan juga solat Jumaat. Satu lagi yang baca kuat, bacaan yang dibaca kuat, solat maghrib, isya, subuh, solat Jumaat. Walaupun solat kali siang baca kuat, sebab ngap baca kuat ada orang tanya kadang-kadang, ada orang tanya saya kan, Ustaz apa pasal solat subuh tak baca kuat, solat asar tak baca kuat macam solat isya, macam solat maghrib? Jawapannya dia, kerana dia adalah sunnah Nabi. Nabi SAW sembahyang zuhur dan asar tak baca kuat. Maka kita ikut cara sembahyang Nabi, sallu kama ra'aytumuni usalli. Kamu sembahyanglah sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Nabi sembahyang maghrib, isya, subuh, solat Jumaat, Nabi baca kuat. Kita pun ikut. Sebab hadis-hadis yang diriwayatkan banyak di antaranya Nabi baca kuat solat maghrib, isya, subuh, Jumaat. Itu baca kuat. Seluruh mazhab 4 mengatakan kena baca kuat, kecuali solat subuh dan asar saja baca perlahan. Maka di sana ulama telah membincangkan tentang lafaz amin ini. Bila mana solat yang baca kuat, maghrib, isyak, subuh dan sembahyang Jumaat, makmum pun kena baca atau kena mengaminkan secara kuat. Kena kuatkan amin tu, ya, sampai bergema masjid pun tak apa, ya. Tetapi jangan terlalu kuat sangat sehingga boleh mengganggu jemaah yang lain, ya. Kita sembahyang mengamin sampai menjerit-jerit, ya, amin sampai menjerit, tak boleh. Mana kita aminkan kuat, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi. Nabi mengaminkan selepas surah Fatihah, ya, orang yang di sebelah Nabi dengar dan ke belakang Nabi dengar. Belakang Nabi ada makmum. Nabi baca amin, orang sembahyang sebelah Nabi, Nabi sah depan. Kadang-kadang Nabi tadi imam, Abu Bakar imam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Orang sebelah Nabi dengar, Nabi mengaminkan, orang belakang Nabi pun dengar suara Nabi mengucapkan perkataan amin. Maknanya kuat. Kadang-kadang kita lihat, sama ataupun tidak tu bergantung pada tempat lah, ya. Kadang-kadang tak sama, kadang-kadang sama. Sama ataupun tidak dengan mengaminkan daripada malaikat, kita pun tidak mengetahui bilakah malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan, itulah kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa dia yang telah lalu. Sebab itu teman sekalian, bila mana kita bincang lafaz amin ini, ya, maka lafaz amin yang selepas surah Al-Fatihah itu kita akan baca dengan kuat. Dan amin lepas makna baca doa, maksud lepas sembahyang ataupun doa-doa yang lain tidaklah dibaca kuat sebagaimana dalam sembahyang. Sebab itulah kita lihat perbuatan ini, ya, kalau kita lihat di sana ada hadis Nabi daripada Abu Al-Bukhari dan Abu Dawud dikatakan dalam hadis, bila Rasulullah SAW selesai baca Al-Fatihah, beliau mengucapkan amin dengan suara yang keras dan panjang. Maknanya suara kuat, ya, suara yang kuat. Mengikut Imam Al-Bukhari, dan Imam Syafi'i dan ulama-ulama fiqh menyebut tentang petunjuk bahawa Islam mensyariatkan para imam untuk mengeraskan bacaan amin. Kena kuat bacaan itu. Imam Bukhari sendiri menyedari kepentingan perkara tersebut hingga beliau memperuntukkan dalam satu bab khusus dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari, ya, tajuk bab Jahrul al-imam bi at-ta'min. Kita kalau buka dalam Sahih Bukhari saja, kalau tengok Sahih Bukhari yang telah disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Sahih Al-Syarah kepada Sahih Al-Bukhari, berjilid-jilid, berbelah-belah jilid, 13-14 jilid. Kalau kita betul-betul lah belajar di Sahih Al-Bukhari, tuan-tuan, hebat. Kalau betul-betul lah kita belajar khususnya hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari, kita yang telah terjemahkan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sendiri, dia telah terjemah dalam bahasa Melayu. Mengaji cukuplah, belajar hadis
hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Panjang cerita dia. Maka Bukhari ni dia telah meletakkan satu bab dalam Sahih Al-Bukhari, babun jahru fi babi jahru at-ta'min fi shalah. Dia khususkan satu bab sebab dia kata ini satu benda yang penting, ya, satu benda yang penting yang mesti dikira sebagai satu tajuk yang dikupas dengan cara ilmiah supaya orang faham peranan amin itu sendiri dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Tuan sekalian, bila mana kita dengar azan, lebih-lebih lagi waktu subuh. Waktu subuh kita akan dengar azan yang agak berserak, maknanya dengar sana sini, dia muak dengan azan. Lebih jelas dan terang waktu subuh. Maknanya kalau tak bangun juga subuh tu, maknanya tak tahu. Keliling rumah semasa. Kalau tak bangun untuk solat subuh dan tak bangun untuk solat sama ada di rumah sama jemaah di masjid surau, tahu tak? Keliling rumah saja. Kalau tak semai, apa lagi kita nak jawab depan Allah Ta'ala? Apa lagi yang kita nak jawab depan Allah Ta'ala kalau tak semai? Azan berkumandang mesti benar. Nak sembahyang lagi. Ini kalau nak jawab susah. Sebab itu ada pendapat sambung yang mengatakan baca amin itu kena perlahan. Mazhab mana? Imam Abu Hanifah. Kalau kita dalam fiqh 4 mazhab tu, ya, 3 mazhab biasanya 3 mazhab ni Maliki, Hambali, Syafi'i sama. Tapi mazhab Hanafi berlainan sikit. Sama dengan pendapat ni. Imam Abu Hanifah kata sebut amin itu perlahan. Sebab apa perlahan? Kerana dia kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Berdalilkan kepada ayat Quran, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tak suka orang yang melampaui batas. Itu kadang-kadang juga dalam masalah berdoa dan masalah kita kata berwirid. Tak ada masalah. Beberapa isu baru pernah timbul dalam akhbar, isu semasa. Dia kata wirid lepas sembahyang itu bid'ah.
Apa sahaja bilang? Ya. Sampai ke tahap dia mengatakan tahap tu sampai tahap dia kata bid'ah yang haram. Teruk. Dia orang ni sebenarnya ambil dalil daripada mana? Dia kata wirid lepas sembahyang tu bid'ah, berdoa lepas sembahyang bid'ah. Kalau mereka nak mengamalkan cara mereka lah, cara mereka, dia amat dalam kumpulan mereka saja. Mana tidak bolehlah dia beritahu kepada orang ramai takut ini satu benda yang tak boleh diangkat. Apa salah dia? Sebab tidak ada nas. Tak ada nas yang jelas. Nabi pun tak larang. Maknanya apa-apa yang tidak terlarang, yang tidak ada nas secara qat'i mengatakan benda itu tak boleh. Jawab sebagaimana ulama ada mengatakan benda itu boleh. Sebab itu kita kena menghormati pendapat ulama. Kita kena meraihkan pendapat ulama. Ulama kata begitu sebab dia ada ijtihad dia. Dengan ilmu yang dia ada, dia faham Quran, dia banyak hafal hadis, dia faham makna hadis, dia mengeluarkan pendapat dia sebab dia faham tentang Quran. Maka kita kena hormat. Ya. Sebab itu tak ada masalah nak wirid. Wirid lepas sembahyang, berdoa lepas sembahyang, tidak ada. Sebab benda-benda macam ni kalau kita mempertikaikannya, dia boleh mengelirukan masyarakat. Dia masyarakat dia keliru. Betul. Jadi orang keliru. Yang sebenarnya benda ni tak ada masalah. Kadang-kadang dia benda tu dia menguatkan dalil hadis dia. Dia kata hadis benda tu sebenarnya dalil khusus tentang tu tak ada. Kita pun ada dalil yang umum mengatakan benda tu boleh. Dalil hadis umum boleh pakai, boleh guna untuk kepada fadilat dalam beribadah. Kembali pada Imam Abu Hanifah tadi. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu dalam Quran sebut ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri. Kita berdoa merendah diri. Kita mengaminkan kita rasa rendah diri, kita harap sangat apa yang kita nak. Doa lepas sembahyang dan doa dalam ketika menghapuskan itu. Persoalannya tuan sekalian, mengapa dia dibaca perlahan? Sebab apa Imam Abu Hanifah dia kata kena baca perlahan? Sebab dia kata amin itu sebahagian daripada doa, kata Imam Abu Hanifah. Dia kata amin itu sebahagian daripada doa. Ya? Maka dia kata kena baca amin pun perlahan, tak baca kuat. Itu dalam mazhab mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, kita kena merujuk kepada mazhab kita kena baca kuat selepas membaca surah Fatihah ketika sembahyang yang kuat. Sebab itu dalam jumhur ulama pendapat ulama yang ramai mengatakan dan berpendirian bahawa disunatkan kita ni menyaringkan bacaan amin selepas ataupun bersamaan dengan imam membaca amin dan selepas baca surah Al-Fatihah. Persoalan lagi, timbul perbezaan pendapat ulama dulu. Sama ada imam juga turut mengeraskan aminnya ataupun sekadar imam membaca secara perlahan. Okay. Sebab itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kita pernah dengar nama ni, seorang ulama di Syria. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang mengarang buku Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Dia menyebut bahawa ulama dalam mazhab Maliki dan Hambali kata perlu dibaca perlahan bersandarkan kenyataan Ibnu Mas'ud dalam hadis. Ya. Yang mana dia mengatakan 4 tempat di mana imam perlu memperlahankan bacaannya, iaitu sewaktu membaca basmalah, sewaktu mengucapkan lafaz tahmid dan sewaktu mengucapkan tahmid. Ada setengah pendapat ulama mengatakan begitu dalam terutama sekali dalam mazhab Hambali, ketika mana dia nak baca surah Fatihah tu di Mekah kan. Kalau kita sembahyang di Mekah, sembahyang di Madinah, imam dia tak baca bismillah. Sebab dalam mazhab mereka dia tak mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i,
Bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada surah Fatihah. Ya. Sebab itu dia kalau kita dengar di Mekah, di Madinah, ya, di Timur Tengah, kebanyakan imam mereka tak baca Bismillahirrahmanirrahim secara kuat. Dia baca perlahan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca ke Bismillah tapi perlahan. Sama juga dalam baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim juga perlahan juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, imam dikendaki sama baca kuat amin sehingga didengari oleh makmum. Makmum dengar apa yang dibaca oleh imam ketika solat berjemaah. Ya. Bersamakan hadis, ya, banyak hadis. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan kembali tentang amin, ya, kita walaupun benda ni khilaf, ya, ulama khilaf kenapa ulama. Tapi kita pendirian kita mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa kita mestilah membaca amin itu dengan kuat, ya, sehingga didengari oleh rakan sebelah kita dan orang yang ada belakang kita. Dan dengan baca kuat itu mudah-mudahan, ya, akan samalah amin kita itu dengan imam dengan amin yang disebut oleh para malaikat. Tuan-tuan bapak sekalian, ya. Sebab itu kalau kita ni, sebab sunnah Nabi itu banyak, ya. Dalam solat sunnah Nabi pun banyak. Nabi sendiri baca kuat amin itu, takkan kita nak baca perlahan. Walaupun ada dalam mazhab Abu Hanifah kata kita baca perlahan, ya. Kita menghormati ijtihad pandangannya, tapi kita mengambil dalam mazhab Syafi'i, kita kena baca kuat dan kita kena beramal dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ganjaran yang kita dapat itu adalah istimewa untuk kita dan istimewa bagi orang yang datang solat berjemaah. Fadilah wassalam sembahyang berjemaah itulah kelebihannya. Bukan setakat baca amin selepas surah Fatihah, lepas sembahyang, habis sembahyang baca doa pun amin lagi. Kalau sembahyang sendiri-sendiri, ya, sendirian, di mana-mana lah, kita akan mengaminkan sendiri, ya. Sebab itu beza kelebihan pahala sembahyang sendirian dan sembahyang berjemaah, ya. Nabi SAW pernah memberitahu kepada para sahabat, ya. Dia kata siapa yang duduk jauh daripada rumah dan pergi ke masjid Rasulullah sembahyang lalu banyak pahala. Sahabat-sahabat pun berhubung dan berpindah ke tempat yang jauh, ya. Pindah tempat jauh sebab dia fikir pahala. Kalau macam tu Rasulullah kami nak pindah jauh, ya, supaya kami nanti dapat pahala banyak datang ke masjid Rasulullah nak sembahyang. Nabi kata tak perlu, ya. Yang dekat dengan surau masjid kelebihan mereka duduk depan surau masjid. Itu memang rezeki dia. Orang asal dia sempat bersiap-siap untuk sembahyang berjemaah, ya. Maka ada yang duduk jauh, pahala dia juga, rezeki dia, rezeki pahala berkali. Dengan putaran roda motosikalnya, dengan putaran roda keretanya, berjalan kakinya, itu dikira sebagai pahala bagi dia. Yang dikira ketika mana dia dipanggil oleh Allah masuk dalam lubang kubur, ataupun dikira oleh Allah ketika mana bertemu dengan Allah daripada masyarakat. Segalanya adalah merupakan ibadat yang kita tidak boleh sangka lagi berapa banyak pahala Allah Ta'ala bagi kita tidak tahu. Kita sebagai hamba, untuk menjunjung perintahnya, apa yang disuruh kita buat dan apa yang dilarang oleh Allah SWT, kita dan sebab itu yang sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam kata mengaminkan selepas solat ini dan di luar solat dalam doa merupakan satu fadilat yang sangat besar yang tidak seharusnya kita abaikan secara benda tak penting. Kadang-kadang ada orang kata tak penting, orang doa kita tak penting. Tak kira kalau orang doa kita tengok televisyen, orang tengah berdoa kita aminkan di luar televisyen, kita bukan sama, tak apa, begitu. Orang berdoa dalam doa dan baca dalam radio, kita aminkan, pun sama juga. Mana setiap
perkataan yang berbentuk perkataan yang membawa kebaikan, yang berbentuk doa, sewajarnya kita ni turut mengaminkan dalam apa pun keadaan. Sebab itulah kita ke-9 Nabi ajar adab dan juga akhlak. Itulah dia sebagai satu benteng yang kukuh bagi orang Islam. Kalau kita tidak ada adab, kita tidak ada akhlak, habis kita. Kita tak jadi macam. Sebab itu kita dengan orang bukan Islam, kita kena tunjuk contoh kepada. Sebab dia dah, sebab kita dah war-warkan bahawa Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu hebat. Tiba-tiba dia tengok orang Islam tak cantik. Itu masalah. Itu sebab setiap individu bila mana dia berhadapan dengan orang bukan Islam, di mana sekalipun, dia kena tunjuk akhlak yang baik. Walaupun dia tak cakap secara langsung, dia telah berdakwah kepada orang bukan Islam. Kalau macam ni cantiknya Islam, maka dia tertarik dengan agama Islam. Dia tertarik dengan Islam. Itu dah satu benda. Kita dah sumbang satu saham. Kita tak cakap apa pun, tapi tunjuk akhlak baik, adab baik kepada orang bukan Islam. Inilah dia bertepatan dengan apa yang dia baca. Sebab orang kafir, orang bukan Islam, dia baca tentang Islam. Dia baca, dia tengok, hidup dalam masyarakat, dia boleh beza, dia menilai. Kita menilai agama dia, dia pun menilai agama kita. Kita menilai akhlak dia, dia pun menilai akhlak adab kita. Maka kalau kita punya contoh terbaik sebagaimana yang kita lau-laukan Islam itu indah, Islam itu hebat, maka kita kena tunjukkan kepada dia supaya dia ikut perangai ini. Jadi jangan sampai satu masa bila dia tengok orang Islam itu teruk sangat, tak sebagaimana yang dia baca dan dia dengar. Kalau macam itu tak betul Islam, akhirnya dia jauh daripada Islam. Sebab itu kita kena lihat balik adab dan akhlak dan amalan kita sebagai seorang individu Islam bila mana berhadapan dengan orang bukan Islam. Saya rasa cukup sekali sebagai satu dorongan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi lain masa dan ketika. Mudah-mudahan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala yang kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan sama kita dapat berkat dan hidayah kepadanya. InsyaAllah kalau ada kelapangan masa kita akan bincang lagi. Sebenarnya buku yang saya ambil tajuk tadi, saya ambil daripada buku yang bertajuk 11 golongan yang didoakan oleh kepala mereka. 11 golongan. Ini baru satu golongan. Satu golongan yang mana golongan itu bila mana dia sembahyang, belakang imam, solat berjemaah, amin serentak dengan amin para malaikat, maka dia akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Maknanya orang yang sembahyang berjemaah, mereka salah satu daripada 11 golongan yang didoakan oleh para malaikat. Ada banyak lagi, ya, yang mungkin kalau ada kelapangan akan datang, kita akan membincangkan tentang ada orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Tidur dalam keadaan suci, dia didoakan oleh malaikat. Dalam keadaan bersih suci, mana dia berwudu, malaikat doakan dia. Tiba-tiba sampai ada yang mati dah tidur, dia mati dalam keadaan berwudu, malaikat doakan dia. Yang kedua, orang yang terlena-lena waktu solat, ini malaikat doakan dia. Waktu solat masuk sebelum azan, dia dah menunggu nak sembahyang, malaikat doakan dia. Ketiga, orang yang berada di sorban dalam sembahyang, orang ini didoakan oleh para malaikat. Keempat, orang yang memenuhkan sof kosong, dia penuh, kosong, dia nama kosong depan, malaikat doakan dia. Orang yang keenam, yang kelima, mengucap amin bertepatan dengan ucapan amin malaikat yang kita bincangkan nanti. Golongan keenam, orang yang duduk di tempat solat selepas menunaikan solat, melepas sembahyang,
dia istighfar, dia wirid. Ini adalah orang yang didoakan oleh malaikat. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab fikih hadis pun, lepas kita beri salam, kita disunatkan tidak beralih tempat sembahyang. Ya. Hinggalah sampai makmum baca Allahumma antas salamu minkas salam, barulah kita boleh pusing ke kanan. Ya. Boleh nak baiki kaki. Ya. Sebab sebelum pada tu, habis saya kita beri salam, lepas imam beri salam, Assalamualaikum, malaikat pun berdoa pada orang yang sebelah itu habis itu. Kemudian ketujuh, orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjemaah juga mendapat doa para malaikat. Solat subuh memanglah ranking yang pertama dalam solat-solat berjemaah yang hebat. Juga solat asar, dijelaskan solat al-wusta kan, solat al-wusta, solat asar. Orang yang jaga solat subuh, orang yang jaga solat asar, sangat hebat. Ya. Kemudian ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan yang berdoa. Oh, kita tu doa berdoa. Malaikat doa kita. Yang ke-9, orang yang membelanjakan harta infak, orang yang banyak sedekah, malaikat doa kita. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur, malaikat doa kat dia. Dia nak sahur. Ya, besok Isnin nak puasa sunat contohlah. Dia makan sahur, sedang dia makan sahur, malaikat berdoa kat dia sebab dia buat baik, nak buat pahala, itu puasa sunat. Dan golongan yang ke-11 yang terakhir yang dibincangkan dalam buku ini ialah orang yang melawat orang sakit. Orang yang melawat sakit ini, dia mendapat doa para malaikat. Bukan sekadar dia dapat pahala melawat orang sakit, sama ada di hospital ataupun di rumah. Dalam ketika itu dia membawa rahmat pada si pesakit, mudah-mudahan si pesakit itu sembuh dari penyakit dia, ya, dan dia telah didoakan oleh para malaikat. Ada 11 golongan yang disebut dalam buku ini yang berkisah tentang mereka inilah yang didoakan oleh para malaikat. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan bertemu oleh masa ketiga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.